الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayahnya memungkinkan pertemuan kita pada pagi ini untuk meneruskan perbincangan kita dalam kitab Aqidatun Najin, dan kita masih lagi dalam perbincangan di muqaddimah ataupun pendahuluannya, yang mana kita telah pun berbincang berkenaan dengan salawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Kata pengarang rahimahumullah, dan ketahui olehmu bahawa Rasul itu maknanya pada lughah yang dibangkitkan daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Jadi dalam selawat ada ucapan terhadap Nabi dan Rasul. Jadi penjelasan yang dibuat oleh pengarang di sini berkenaan dengan pengertian ataupun makna Rasul dinyatakan pada lughah, pada bahasa. Istilah bahasa biasanya lebih umum daripada istilah syarak, dan yang kita lihat di sini ialah pengertian Rasul pada lughah. Disebut yang dibangkitkan daripada satu tempat kepada tempat yang lain, yang diutuskan. Bahasa yang lebih terkini, yang diutuskan dari satu tempat kepada tempat yang lain. Jadi dalam rangka makna ataupun pengertian Rasul ini, mungkin kita sebut utusan, ataupun disebut sebagai, mungkin bahasa sekarang disebut sebagai duta, iaitu wakil yang dihantar dari satu tempat kepada tempat yang lain. Namun ini bukanlah makna yang akan diperincikan, yang diperbincangkan dalam kitab ini, kerana kitab ini hanyalah membincangkan berkenaan dengan ilmu akidah, yang mana kepentingan Rasul dalam makna syahadah dan juga penyaksian kita kepada perkara-perkara yang berkait dengan an-nubuwat, kenabian ini adalah bersandarkan kepada istilah. Makna istilah dalam perbahasan ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. Dan pada istilah ilmu tauhid, manusia yang diwahyikan, ini bahasa lama lah, ataupun diwahyikan kepadanya dengan syarak, yang beramal ia dengan dia, dan disuruh akan dia dengan menyampaikannya. Disuruh akan dia dengan menyampaikan dia.
Pada istilah ilmu tauhid ataupun ilmu akidah, rasul ialah manusia. Maknanya rasul bukan jin ataupun makhluk-makhluk yang lain. Apa tugas itu? Manusia itu siapa? Yang diwahyukan kepadanya dengan syarak. Manusia yang diberikan hukum syarak kepadanya. Syarak itu namanya kita sebut sebagai peraturan ataupun perkara-perkara yang menjadi tata cara dalam kehidupan, yang dikenal kemudian sebagai syariah, dikenal dengan syariah, yang kita sebut syarak ataupun hukum syarak, undang-undang yang berkait dengan agama Islam disebut sebagai syariah. Rasul ialah manusia yang diwahyukan kepadanya dengan syariat, yang beramal ia dengan dia. Yang kedua, Rasul ini mengamalkan syariat yang diwahyukan kepadanya. Jadi dalam makna-makna perbincangan berkenaan dengan Rasul ini, orang yang menerima wahyu dengan hukum syarak ataupun dengan syariat, cara hidupnya dalam kehidupan dunia, dan dia mengamalkannya. Rasul mengamalkan kepada dirinya. Itu yang diyakini dengan pengamalannya. Dan dalam hal ini kita lihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapati bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam mula dibangkitkan sebagai rasul pada usia 40 tahun, mengamalkan hukum syarak ataupun syariat ini dalam tempoh 13 tahun di Mekah dan juga 10 tahun di Madinah. Itu dalam perjalanan hukum syarak, mula dengan terima wahyu dan kemudian diamalkan dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan disuruh akan dia menyampaikan dia. Jadi dari sudut bahasa lama, disuruh akan dia, akan Rasul. Rasul ini disuruh dengan menyampaikan dia, menyampaikan syarak, menyampaikan hukum syarak. Jadi Rasul bertanggungjawab untuk menyampaikan hukum syarak. Jadi dalam bab yang berkait dengan kerasulan, segmen ataupun bahagian daripada pengajian ilmu tauhid, iaitu bab kerasulan, maka sifat-sifat Rasul ini ada yang wajibnya dihimpunkan sebagai 4 perkara. Sifat wajib 4 perkara. Menyampaikan ialah tabligh, menyampaikan. Jadi inilah pengertian ataupun definisi yang dipegang sebahagian ulama tauhid dalam membahaskan perihal berkait dengan kerasulan. Dan adapun nabi itu, perbezaan antara nabi dan rasul. Ada 2 keadaan, nabi dan rasul. Adapun nabi itu maknanya pada lughah, pada bahasa, mengkhabarkan atau yang dikhabarkan atau yang dikhabarkan dia. Pada bahasa, nabi ini adalah orang yang mengkhabarkan ataupun orang yang dikhabarkan kepadanya. Nabi ialah orang yang menyampaikan perkhabaran secara pelaku, ataupun orang yang menerima perkhabaran. Ini dari sudut bahasa Arabnya. Makna Nabi itu orang yang terima perkhabaran ataupun orang yang menyampaikan perkhabaran.
bagaimana dia jadi perkara yang makna yang sama. Orang yang menerima perkhabaran ialah orang yang menerima khabar ataupun arahan, perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, disebut Nabi. Orang yang dikhabarkan kepadanya, terima perintah daripada Allah. Orang yang mengkhabarkan, Nabi juga menceritakan bahawa dia seorang Nabi, menceritakan dirinya, tentang kenabian dirinya. Jadi makna Nabi pada bahasa disebut dalam istilah nahwu disebut isim fa'il ataupun isim maf'ul. Isim fa'il dia yang mengkhabarkan, dan isim maf'ul ia dikhabarkan, dia menerima perkhabaran. Jadi perbahasan insya-Allah akan lebih lanjut dalam penelitian berkenaan dengan an-nubuwat, perkara-perkara yang berkait dengan kenabian nanti pada babnya. Tetapi di sini ialah sekilas berkenaan dengan pengertian ini dinyatakan untuk memahami permasalahan ataupun perkara yang berkait dengan selawat dan salam ke atas Nabi. Ini sahaja yang dibincangkan sekilas pada kedudukan ketika ini. Sebab kita masih lagi di mukaddimah dan di muka surat 4 baru di muka surat 4. Jadi itu adalah makna ataupun ta'rifan, pengertian, definisi berkenaan dengan Nabi dan Rasul dan Nabi pada bahasa. Seterusnya pada dan maknanya pada istilah. Makna Nabi pada istilah ialah manusia yang diwahyukan kepadanya dengan syarak. Manusia yang menerima wahyu, manusia yang menerima wahyu dengan hukum syarak, yang beramal ia dengan dia. Yang beramal dia, Nabi itu, yang beramal ia itu ialah Nabi. Nabi itu beramal dengan syarak, dengan syariat yang disampaikan kepadanya. Dan jikalau tiada disuruh akan dia dengan menyampaikan sekalipun. Nabi, ini adalah perbezaannya. Rasul tadi disuruh untuk menyampaikan wahyu yang diterima dan diamalkan olehnya. Manakala Nabi tidak semestinya menyampaikan wahyu yang diterima kepada orang lain, tetapi Nabi beramal dengan wahyu yang diterima daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi secara umum kita akan lihat bahawa kesimpulannya dan tiap-tiap Nabi itu Rasul. Setiap Nabi adalah Rasul. Maka antara keduanya itu umum dan khusus mutlak. Setiap Nabi adalah Rasul, dan bukan setiap Rasul adalah Nabi. Itu dari sudut ta'rifan ataupun definisinya. Definisi Nabi dan Rasul secara kesimpulan, semua Rasul adalah Nabi. Semua Rasul adalah Nabi, dan tidak semestinya setiap Nabi itu seorang Rasul. Maksudnya pada satu istilah, Nabi adalah umum, Rasul adalah khusus. Jadi perbahasan yang sedikit digambarkan di sini ialah istilah umum dan khusus mutlak. Yang umumnya lafaz Nabi, yang khusus disebut khusus mutlak ialah lafaz Rasul. Dan daripada Rasul ini juga ada lagi pengkhususannya. Sebagai contoh,
Rasul dijadikan sebagai lafaz yang umum bagi kategorinya. Sebab apa? Ada disebutkan Rasul yang ulul azmi. Maka Rasul ulul azmi lebih khusus daripada lafaz Rasul. Ataupun Rasul yang menerima kitab lebih khusus daripada lafaz Rasul yang dikira sebagai umum. Jadi perbahasan yang dikemukakan dari sudut ta'rifan, ada perbincangan dalam kitab ini. Jadi dalam menyatakan ta'rif, menyatakan ta'rif Nabi dan Rasul ini, kerana perbincangan kita di sini sekilas berkenaan dengan selawat dan salam ke atas Nabi. Sebenarnya bukanlah untuk dilanjutkan lebih terperinci, sekadar sekilas pandangan sahaja. Bermula murad dengan Rasul pada kalam musannif itu. Bermula murad apa yang dikehendaki. Bermula kehendak siapa? Pada kalam musannif, kata-kata pengarang dalam kalimah Nabi dan Rasul itu ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana selawat ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Kita berselawat, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekilas sahaja berkenaan dengan ta'rifan ataupun definisi Nabi dan Rasul sebagai muqaddimah, perbahasan di peringkat pendahuluan ataupun muqaddimah kepada perbahasan ini. Belum lagi masuk tajuknya, masih di muqaddimah, di pendahuluan. Baik, kelebihan ataupun keistimewaan dengan mengucapkan basmalah, hamdalah, selawat dan salam. Kelebihan mengucapkan basmalah, hamdalah, selawat dan salam, yang kita sebut bismillah, basmalah, bismillahirrahmanirrahim di awal kitab, dan kemudian diikuti dengan alhamdulillah, hamdalah, dan seterusnya wassalatu wassalamu ala rasulillah, selawat ke atas Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sedikit disebut di sini oleh pengarang sebagai faidah, kepentingan ataupun kelebihan amalan. Walaupun kitab ini kitab akidah, tetapi disebut juga sebahagian daripada kelebihan amalan yang kita dapati, yang kita perolehi melalui pengamalan dari sudut ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini ada kelebihannya. Maka kata pengarang, faedah, satu kelebihan, satu keistimewaan bagi yang mengamalkan, berupa mengucap, bermula mengucap bismillah dan alhamdulillah dan selawat dan salam. Ucapan bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam atas penghulu kita. Yang penghulu kita ini dalam istilah Arabnya itulah yang kita sebut dengan sayyiduna. Allahumma salli ala sayyidina, bila dalam selawat kita guna. Jadi pengucapan kalimah sayyidina menjadi perbahasan dalam perbahasan hukum fiqahnya, dari sudut pengamalannya. Selawat ini
dengan ada Sayyidina ataupun tidak ada, maka ini ada satu perbahasan juga. Mana yang lebih utama, selawat dengan Sayyidina ataupun tidak ada Sayyidina? Selawat dengan tidak ada Sayyidina, Allahumma salli ala Muhammad, ataupun dengan ada Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini yang diperbahaskan, dan ini adalah dalam bab syariahnya, dalam menentusahkan ataupun meletakkan mana yang lebih utama dalam tasyahud kita. Yang menjadi rukun dalam salat ialah mengucapkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada perbahasannya nanti. Walaupun kita tengok ucapannya mudah saja, Sayyidina ataupun tak ada Sayyidina, itu ada perbahasannya, dan bukanlah untuk kita dipolemikkan, bukanlah untuk kita perincikan, untuk diperdebatkan secara berlebihan. Cuma untuk akademik, untuk kajian penelitiannya ada perbahasan, yang mana perkaranya adalah telah pun diselisihkan. Perkara yang telah pun diperselisihkan dari sudut furu' daripada perkara-perkara cabangan. Yang sepakat selawat itu Allahumma salli ala Muhammad, dan jika ditambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, umum menerimanya sebagai tidak ada masalah, boleh diamalkan, dan ianya adalah sebagai satu penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ada sandarannya juga. Namun bagi yang menyebut Sayyidina, pastikan disebutkan dengan syaddah, bersadu, Sayyidina, Sayyidina, dengan ada sadu di situ, syaddah, dengan memastikan untuk melengkapkan sebutan. Kalau tidak ada syaddah itu hilang satu huruf dari sudut bahasa Arabnya. Tapi kalau kita tengok dalam kamus dewan, Sayyidina, Sayyidina itu untuk memudahkan sebutan, di bahasa di Melayukan dengan Sayyidina, tetapi bahasa Arabnya Sayyidina. Jadi ini perbahasan juga. Ini mungkin akan kita perincikan dalam bab yang berkait dengan kenabian, an-nubuwat nanti. Demikian lagi mengucap dua kalimah syahadah. Ucapan dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimah syahadah. Ini adalah ucapan-ucapan yang penting. Ucapan yang penting. Dan khususnya dalam salat, ini adalah perkara yang menjadi rukun. Dalam salat disebut rukun, yang disebut ataupun rukun bacaan, rukun qauli, rukun qauli. Bismillahirrahmanirrahim. Kita yang bermazhab Syafi'i wajib baca, kerana Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Dan ini juga ada perbahasannya di perbincangan dalam ilmu fiqh. Manakala Alhamdulillahirabbil alamin adalah sepakat satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu adalah selawat ke atas Nabi, rukun salat juga, rukun qauli juga. Ucapan salam ke atas keluarga Nabi, wa ala ali Muhammad, juga adalah perkara yang kita amalkan, dan itu adalah perkara yang sunat ab'ad. Dalam salat ada yang disebut sebagai sunat ab'ad dan juga sunat hay'ah. Mengucapkan salam, selawat ke atas ataupun selawat dan salam ke atas keluarga Nabi, ini sunat ab'ad. Jika ditinggalkan sah salat.
Tetapi dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi berbanding dengan sunat hai'ah yang lebih umum, galakan ataupun seruan untuk mengamalkannya. Sunat ab'ad, sunat yang penting. Sebab itu ada gantiannya jika ditinggalkan dengan sengaja ataupun terlupa. Tetapi dari sudut hukum salatnya sah, sama ada ditinggalkan dengan sengaja ataupun terlupa. Tapi yang meninggalkan sunat abad masih ada peluang untuk menggantikan dengan sujud sahwi sebagai alternatif untuk menyempurnakan solat dalam keadaan tertentu. Jadi ucapan ataupun sebutan-sebutan ini memang penting, dan seterusnya dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah disebut tahiyat dalam solat itu tasyahud. Kenapa? Kerana kita menyebutkan dua kalimah syahadah. Tasyahud dengan kita mengucapkan dua kalimah syahadah. Dan doa bagi ibu bapa. Ini di peringkat awal disebutkan doa bagi dua ibu bapa. Ini juga perkara yang penting untuk kita mengamalkannya. Jadi ini perkara-perkara yang menjadi perkara yang kita ambil dari sudut penelitian ataupun pemerhatian umum untuk amalan. Jadi perkara yang berkait dengan kita kata qauli ataupun bacaan sebutan, sehinggalah doa kepada dua ibu bapa itu, maka sekalian itu sunat jua pada mazhab kita Syafi'i. Secara umum, hukum menyebut perkara ini adalah sunat mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu secara umum. Melainkan, ini adalah pengkhususannya, melainkan mengucap bismillah dan selawat dan dua kalimah syahadah pada tiap-tiap sembahyang, maka hukumnya iaitu wajib. Dalam mazhab Imam Syafi'i, perkara ini ataupun bacaan ini disebut bacaan wajib kerana menjadi rukun salat. Jadi pengamalannya wajib ketika salat membaca basmalah, membaca hamdalah, berselawat ke atas Rasulullah. Itu pada mazhab kita, pada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Secara khusus dalam salat hukumnya wajib kerana bacaan ini ataupun sebutan ini sebagai rukun qauli, rukun bacaan, rukun sebutan, qaul yang disebut ataupun yang dibaca. Bersalahan pada mazhab Imam Malik, bersalahan pada mazhab Imam Malik, maka mengucap yang demikian itu wajib pada seumur hidup sekali. Ucapan-ucapan ini wajib disebut sekali dalam seumur hidup, dengan syarat ia niatkan yang wajib atasnya sebagai melepaskan tanggungan wajib. Menjadi kewajipan setiap orang untuk menyebutkan kalimah-kalimah ini sekali seumur hidup dengan niat untuk melepaskan tanggungjawab yang wajib. Jadi dalam perkara yang kita kata muqaddimah, yang kita sebut, yang kita bincang, kadang-kadang kita tak bincang pun, kita tengok dari sudut bacaan, nak mula ceramah, nak mula bercakap, nak buat sesuatu, maka kita menyebutkan perkara-perkara ini. Namun dari sudut syaraknya, perbahasannya juga sangat luas. Dari sudut hukum hakam, dari sudut betul salah cara sebutnya itu,
Jadi hal yang berkait dengan amalan kita seharian yang perlu menjadi keperluan untuk diketahui dan dipahami secara teliti bagi mereka yang suka ataupun nakkan ketelitian. Namun dari sudut amalan kita rasa sebagai suatu perkara yang biasa sahaja. Namun di sini pengarang meskipun kitabnya kitab akidah membawakan perbahasan ini sebagai mengambil ingat kepada kita, memberi nilai tambah, memberi nilai tambah kepada kita untuk mengambil sedikit perbahasan ataupun perbincangannya. Maka dalam istilah topiknya disebut sebagai faedah. Jadi kitab-kitab lama akan menggunakan kalimah ini kebiasaan. Itu dari satu perkara. Dalam bab yang kita kata faedah itu melihat kepada hukum hakam ataupun nilai tambah kepada maklumat yang telah ada pada kita. Itu satu bahagian topiknya faedah yang dijadikan satu tarikan kepada kita untuk perbahasan dari sudut hukum. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Tanbih. Tanbih. Seterusnya pengarang menyatakan tanbih. Tanbih ini ialah perhatian. Perhatian dalam bahasa Melayu. Ambil perhatian. Maknanya perkara ini juga ada kepentingan. Lebih penting supaya tadi kalau ikutnya faedah, siapa yang ambil perhatian dia dapat kelebihan. Tapi dalam hal ini disebut pula tanbih, hati-hati, perhatian. Bermula hukum mengucap bismillah itu 4 wajah. Sedikit dalam penelitian, berkenaan dengan hukum membaca basmalah. Jadi kita berbahas dalam kitab ini di depannya lagi dalam judul menyebut akidah golongan selamat di kalangan ahli sunnah wal jamaah, aqidatul najin, akidah orang yang selamat, dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Maka hukum kita akan berbahas pada hukum syarak. Sebahagian daripada kelompok yang lain akan bahas ini adakah sunnah atau bid'ah. Tapi dari sudut sunnah atau bid'ah pada kita dalam mazhab al-sunnah wal jamaah ada hukum syarak yang 5. Jadi bermula hukum mengucap bismillah itu 4 wajah. Ada kalanya wajib dan ada kalanya sunat, dan ada kalanya haram, dan ada kalanya makruh. Jadi biasanya hukumnya ada 5. Tapi bacaan bismillahirrahmanirrahim ini tidak menerima hukum harus. Kalau dah baca secara tak sengaja, dapat pahala sunat, bukan perkara yang harus. Itu yang kita tengok di sini. Sebab itu pengarang kata perhatian. Ada 4 hukum dalam membaca bismillah. Ada kala jadi wajib, ada kala jadi sunat, ada kala jadi haram, dan ada kala jadi makruh. Jadi hukum membaca bismillah. Maka yang pertama hukum wajib, maka yang wajib itu bismillah pada membaca Fatihah. Yang ini yang kita sebutkan tadi. Membaca Fatihah, bismillah pada bacaan Fatihah adalah wajib. Wajib bila? Dalam sembahyang. Jadi wajib membaca bismillah semasa membaca Fatihah di dalam salat. Itu dari sudut hukum yang wajib. Bila baca bismillah itu wajib.
wajib bila kita baca Fatihah dalam solat. Itu hukum yang pertama. Manakala hukum yang kedua, yang sunat itu segala pekerjaan yang dicita-cita pada syarak, pada hal bukan zikir semata-mata. Ini payah sikit nak faham sebab bahasanya lama. Dan yang sunat itu segala pekerjaan yang dicita-cita pada syarak, pada hal bukan zikir semata-mata. Perkara yang sunat. Hukum sunat membaca bismillah ketika melakukan perkara yang dicita-cita pada syarak, perkara yang ada kepentingan, perkara yang penting pada hukum syarak, perkara yang ada nilai untuk mendapat tujuan-tujuan yang baik pada hukum syarak. Jadi sunat itu segala pekerjaan yang dicita-cita pada syarak. Maknanya syarak mengharuskan perkara itu diusahakan ataupun diamalkan. Maka kita baca bismillah. Asalnya makan, hukumnya harus, tapi ada kepentingan dari sudut syarak, maka kita baca bismillah. Keluar rumah untuk tujuan-tujuan kehidupan yang diharuskan pada syarak, maka dimulakan dengan bismillah. Nak buat sesuatu dalam kehidupan, kita mulakan dengan bismillah itu kerana menggandingkan amalan yang adat dengan ibadat pada syarak. Perkara yang biasa, adatnya kita makan, kita minum. Tapi bila nak adakan nilai tambah pada amalan biasa itu dengan kita membaca bismillah. Dan zikir, bukan zikir semata-mata, maka yang zikirnya bismillah, bismillah, bismillah itu adalah suatu perkara yang lebih baiklah diamalkan. Tetapi pada gandingan dengan perkara yang lebih, perkara amalan lain itu adalah lebih utama. Bismillah sebagai zikir, banyak kita lihat perbahasan-perbahasannya, zikir selepas salat dan sebagainya, membaca bismillah 17 kali sebagai contoh. Sebelum tidur membaca bismillahirrahmanirrahim, ini sebanyak 21 kali. Itu dari sudut amalan-amalan yang berbentuk zikir, ingat kepada Allah dengan kaedah ataupun cara tertentu yang menjadi amalan. Maka ini berdasarkan kepada perkabaran. Dan ini bukanlah, kadang-kadang bukanlah daripada sunnah Nabi yang maksur, tetapi berasaskan kepada galakan umum membaca bismillah. Maka dikhabarkan pengalaman mereka yang mengamalkannya terdahulu. Ada yang mengamalkan 17 kali, ada yang mengamalkan 21 kali. Maka ini bersandarkan kepada nas yang umum. Asalnya galakkan supaya membaca bismillah, tapi yang mengamalkan mengkhabarkan pengalaman mereka. Ini adalah kesebatian dalam kehidupan yang berkait dengan pengalaman. Setelah mengamalkan galakkan zikir tertentu, maka mereka menceritakan kelebihan-kelebihan yang diperoleh. Jadi penceritaan itu tidak semestinya kita wajib percaya, bukanlah suatu kewajipan untuk kita percaya, tetapi sebagai satu sandaran pengalaman, perkongsian pengalaman yang mana mungkin ada kebaikannya juga untuk kehidupan kita. Jika kita amal, contohnya orang telah amalkan zikirnya bismillah 17 kali selepas salat, jadi dia dapat rasai kelebihan-kelebihan tertentu. Maka kalau kita nak juga, mungkin kita boleh buatlah. Itu sebagai salah satu cara. Bukannya kita mesti buat, sebab mungkin kalau kita amalkan untuk kita tidak
menghasilkan hasil yang kita kehendaki sebagaimana yang diamalkan oleh orang lain. Dan ini berkait dengan ketentuan Allah. Ketentuan Allah pada bab qadar yang berkait dengan rezeki dan juga bahagian nasib masing-masing dalam kehidupan yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sebagai satu sandaran kepada pengalaman sahaja. Dan perkara ini mungkin ada baiknya untuk kita teliti sebagai mengambil contoh iktibar daripada perkara-perkara yang lalu ataupun amalan-amalan yang lalu. Jadi yang kedua ialah perkara sunat. Dan yang ketiga, tiada syarak tuntut suruh memulai dengan yang lainnya, maka sunat dimulai dengan bismillah. Jadi perkara-perkara harus yang lain yang mana syarak tidak tuntut, tetapi perkara itu ada kebaikan dalam kehidupan, maka yang harus tadi dimulai dengan bismillah akan mengelokkan lagi amalan-amalan tersebut. Itu yang berkait dengan sunat. Maka yang ada kepentingan sunat, yang biasa amalan harian yang harus jika dimulakan dengan bismillah, maka itu adalah sunat. Ataupun bismillah itu dibaca sebagai zikir, maka ianya juga sunat. Dan dari sudut zikir pada bismillah ini, sama ada kita baca secara sengaja ataupun tidak sengaja, ada kelebihan dari sudut pahalanya pada kedudukan dan keadaannya masing-masing. Dan yang haram, perkara yang ketiga, dan yang haram itu segala pekerjaan yang haram zati. Ini satu istilah juga, pekerjaan yang haram zati, yakni bukan haramnya itu ardi, maka haram kita mulai dengan bismillah. Seperti berzina. Jadi perkara haram zati, haram pada hukum asalnya, ianya haram, maknanya tidak boleh dilaksanakan kerana dilarang, ditegah oleh syarak. Maka haram itu disebut sebagai haram zati. Nak pergi mencuri, bismillah, haram menyebutnya. Itu ya mungkin jauh sangatlah. Tapi ya mungkin yang dekatnya nak tikam nombor. Contoh, nak tikam nombor, bismillah, itu judi. Maka perbuatan itu adalah haram. Jadi baca bismillahnya pun hukumnya haram. Haram membaca bismillah ketika nak melakukan perkara yang haram secara zatnya. Itu disebut dalam istilah haram zati. Perkara yang haram yang asal, ini jikalau tiada qasad menghinakan nama Allah. Jadi baca bismillahnya bukan nak menghinakan nama Allah. Sebab hukumnya yang baca bismillah nak buat perkara haram dengan niat, dengan qasad tadi, dengan niat untuk menghina nama Allah, hukumnya berbeza. Jadi yang nak buat perkara yang haram, dia baca bismillah secara tidak ada niat untuk menghina nama Allah, maka perbuatannya itu haram. Dan jika ia qasad yang demikian itu, demikian apa? Menghinakan nama Allah, nescaya jadi kafir ia. Na'udzubillah min zalik. Jadi sekiranya ketika nak buat maksiat tadi, dia baca bismillah untuk menghina Allah, maka perbuatannya itu mengeluarkan dia daripada agama, jadi kafir. Dalam istilahnya di sini, terkeluar daripada Islam dengan niat buat perkara haram, sebut nama Allah untuk menghina nama Allah. Jadi perbuatan ini adalah perbuatan yang
haram. Dan jika dibuat kerana menghinakan nama Allah, menjadikan seseorang itu terkeluar daripada Islam. Na'udzubillahi min zalik. Baik, itu pegangan hukum yang ketiga. Dan yang keempat, yang makruh mengucap bismillah itu pada segala pekerjaan yang makruh zati. Mengucap bismillah pada melakukan perkara makruh yang asalnya hukum makruh, seperti contohnya di sini disebut seperti melihat faras isteri, maka makruh. Jadi perbuatan makruh itu mula dengan bismillah, hukumnya makruh. Mengucap bismillah memulai melihat dia. Jadi nak lihat perkara yang makruh dengan mengucap bismillah itu hukumnya makruh. Dan keluar dengan haram zati itu. Beza haram zati dan makruh zati tadi, apa maksudnya? Keluar dengan haram zati itu haram ardi, haram aradi yang mendatang. Aradi mendatang. Seperti mengambil wuduk dengan air yang dirampas. Haram mengambil wuduk dengan air yang dirampas. Air curi tapi digunakan untuk berwuduk. Hukum berwuduk tidak haram, tetapi dengan menggunakan berwuduk dengan menggunakan air yang dirampas, yang dicuri, itu hukumnya haram. Haramnya apa? Mendatang. Sebab hukum asal mengambil wuduk adalah sunat. Tapi sebab apa jadi haram? Sebab airnya dicuri, airnya dirampas. Jadi keluar dengan kata haram tadi, air yang dicuri itu penggunaannya haram. Haramnya mendatang. Sebab guna air hukum asalnya harus. Jika air dimiliki sendiri, tapi digunakan air yang tidak dimiliki, air yang dimiliki oleh orang lain untuk kegunaan diri kita, maka tanpa kebenarannya, maka itu yang menyebabkan haramnya. Jadi berwuduk dengan air yang dicuri. Solat, nak solat, pakaian yang dicuri, kain yang dicuri. Ini ya menjadi satu perkara yang dibahaskan. Jadi ada haramnya zati, ada haramnya aradi, mendatang. Kalau dalam bab tajwid ada mad arid disukun, yang kita sebut sebagai hukumnya mendatang. Kenapa berlaku hukum mad arid ini? Apabila kita baca secara wakaf, itu namanya mendatang. Sebab asalnya kalau baca wasal, mad arid ini tidak berlaku hukumnya dalam bacaan wasal. Jadi itu antara makna yang kita boleh dekatkan pemahaman kita, secara aradi ataupun secara mendatang ini. Jadi haramnya juga yang asal disebut zati, yang mendatang disebut aradi. Demikianlah juga yang makruh. Demikian lagi keluar dengan kata makruh zati itu makruh aradi. Keluarnya apa? Tidak termasuklah dalam perbahasan makruh zati itu ialah makruh yang namanya makruh yang bahagiannya bahagian aradi, mendatang juga sebagaimana yang haram tadi, seperti makan bawang mentah. Makan bawang mentah, maka tiap-tiap daripada keduanya itu sunat dimulai dengan bismillah. Jadi pada hukum makan bawang sunat baca bismillah. Tapi bila makan bawang mulut berbau, jadi makruh. Masa nak mula makan, perkara ya, bawang mentah, kita makan budu, sambal belacan, boleh baca bismillah pada mula makan itu. Sebab yang kita makan juga lagi bukanlah secara tertentu. Kalau kita makan nasi sebagai contoh, ada sambal belacan,
ada wudu, cencaluk, lain-lain, maka itu adalah perkara yang makruh. Tapi mula makannya kita baca bismillah, kita doa, maka ianya tidak makruh. Sebab yang makruhnya kesan daripada perbuatan makan tadi. Makan bawang mentah ini contoh orang Arab lah. Mungkin kita orang Melayu tak ada lah makan bawang mentah ni. Secara bawang mentah saja-saja. Sebab orang Arab buat ulam bawang ini, bawang mentah ini sebagai ulam. Yang kita ulamnya tak adalah makan ulam bawang mentah kot. Bawang ini telah dijadikan satu bahan dalam masakan. Jadi perbahasannya ialah perkara-perkara yang makruhnya mendatang, maka masih lagi boleh dibaca, sunat untuk membaca bismillah. Jangan perkaranya makruh secara zati, secara pasti pada hukum perbuatan itu makruh, maka ianya makruh untuk dimulakan dengan bacaan bismillah ataupun basmalah. Jadi itulah sebahagian daripada muqaddimah ataupun kesimpulan kepada muqaddimah kitab ini. Jadi maka insya-Allah kita akan mulakan nanti perbincangan seterusnya dengan perbincangan muqaddimah kitab yang sebenar, dengan katanya, kata pengarang, i'lam anna al-hukm al-aqliyya yanhasiru fi thalathati aqsam. Itu mula kepada muqaddimah ilmu tauhid ataupun ilmu akidah. Jadi untuk kali ini sekadar inilah dahulu. Moga-moga ada yang baik untuk kita kembali meneliti ungkapan-ungkapan lama yang dibuat ataupun yang telah pun terbukti ada kelebihannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana secara turun-temurun masih lagi dipahami dan diusahakan untuk dipelajari dan dipahami oleh kita umat Islam. Jadi sekadar itulah perbahasan ataupun perbincangan kita dalam kitab Aqidatul Najin, dan kita telah pun berada di muka surat 4 dan kita sampai ke awal muka surat 5. Jadi sekian yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kelemahan kekurangan adalah kelemahan diri saya sendiri. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.